Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita peluang dan nikmat untuk duduk di dalam majlis ilmu serta salat maghrib secara berjemaah. Yang saya muliakan pengusaha Anjung Quran Sunnah Selangor, seterusnya hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab yang ditulis oleh seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, iaitu kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan penawar. Itulah terjemahan yang biasa kita gunakan, insyaAllah. Dan pada pertemuan yang lepas kita telah membahaskan dan kita telah menyebutkan berkenaan penghalang-penghalang doa, bagaimana hendak dimustajabkan doa seseorang hamba itu, dan bagaimana kita nak mencapai kemustajaban doa, waktu-waktu mustajab doa, dan kerintihan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla ketika berdoa. Dan kita menyambung pada muka surat 18 daripada hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Ibn Hibban daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Anas bin Malik pada satu hari duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun yusalli, dan ada seorang lelaki dia salat dan berdoa. Thumma da'a, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah bi ismihi al-'azam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi u'tiya. Daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki duduk di dalam masjid, dan pada ketika itu Anas bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendengar seorang lelaki berdoa, iaitu Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, bahawa sesungguhnya pujian hanya kepadamu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Al-Mannan. Al-Mannan ni maksudnya yang maha memberi nikmat, yang maha memberi nikmat. Kalau kita bagi siapalah yang pernah hafal doa-doa tahlil kan, doa ada disebut ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan, betul tak? Mannan ni ialah maksudnya yang memberi nikmat, Badi'as samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Jika kita melihat kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya, ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang dikategorikan kepada dua kategori. Yang pertama ialah sifat ataupun nama sifat zatiyah, sifat zatiyah. Adapun pada doa ini disebut nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup. Yang maha hidup adalah sifat zatiyah, dan Al-Qayyum ialah sifat fi'liyah, yang maha berdiri dengan sendirinya. Maka segala urusan di dalam alam ini berbalik kepada dua nama Allah yang agung ini, iaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha hidup, dialah yang mentadbir urusan alam ini, dialah yang mendirikan urusan-urusan di dalam alam ini. Kulla yaumin huwa fi sya'n, disebut dalam surah Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n, pada setiap hari ada urusan yang Allah Subhanahu Wa Taala uruskan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laqad da'a Allah bi ismihi al-'azam,
lelaki tadi telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajaba. Jika dia meminta dengan doa tersebut, pasti Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Jika dia meminta kepada Allah, dia mohon kepada Allah dengan doa tersebut, pasti Allah akan mengabulkan, pasti Allah akan memberikan hajatnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Imam Abu Daud dia ada seorang anak, nama saya tak ingat nama anak dia, tapi disebut Ibnu Abi Daud. Ibnu Abi Daud ini salah seorang ulama Ahlussunnah. Semua ulama yang menulis kitab Kutubus Sittah ialah Ahlussunnah. Ahlussunnah. Bukan Ahlul Kalam ataupun Mu'tazilah, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah lah. Yang mana anak Imam Abu Daud iaitu Ibnu Abi Daud telah menulis satu syair ataupun bait yang membahaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Kemudian jika dilihat pada doa ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan. Kita jika berdoa dengan doa ini, kita telah memberikan pujian yang selayaknya bagi Allah. Itu yang pertama. Kita memuji Allah bahwasanya pujian semua milik Allah. Kemudian kita mengiktiraf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Dia sahaja Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Al-Mannan, yang Maha memberi nikmat. Maksudnya jika kita nak Allah Subhanahu wa taala berikan kita sesuatu yang kita hajati, maka kita berdoa dengan nama Allah Al-Mannan, yang Maha memberi nikmat. Badi'as samawati wal ard. Badi'as samawati wal ard, kita mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, iaitu rububiyah Allah, ketuhanan Allah. Ya dzal jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbalik padanya kemuliaan dan keagungan, dan Dia Maha hidup dan Maha berdiri dengan sendirinya. Selepas itu kita boleh berdoa dengan apa-apa doa yang kita hajatkan. Kita boleh berdoa dengan apa-apa doa yang kita hajatkan. Kemudian wa akhraja al-haditsain al-Imam Ahmad fi musnadih, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad Imam Ahmad. Wa fi jami' at-Tirmidzi min hadits Asma' binti Yazid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam jami' at-Tirmidzi ataupun Sunan at-Tirmidzi daripada hadis Asma' binti Yazid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil azam fi hatainil ayatain. Dua nama Allah yang paling agung ada pada dua ayat ini. Yang pertama, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dua nama Allah yang paling agung ada pada ayat 163 surah Al-Baqarah, iaitu wa ilahukum ilahun wahid, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang selainnya, berhak disembah selainnya. Huwa rahmanur rahim, Dialah yang maha pemurah lagi maha belas kasihan. Surah Al-Baqarah ayat 63. Dan ayat yang kedua, wa fatihatu Ali Imran, dan pembukaan surah Ali Imran, iaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ayat ini ayat yang pertama dan ayat kedua surah Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iaitu ada 4 nama Allah di dalam dua ayat ini. Yang pertama ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 163 ada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan di dalam awal surah Ali Imran ada 2 nama, iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi ada 4 nama Allah Azza wa Jalla. Qala Tirmidzi, hadha hadith hasan sahih. Dan berkata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini bertaraf hasan sahih. Wa fi musnad Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, dan di dalam sahih Al-Hakim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Anas bin Malik. Hadis daripada Abu Hurairah dan Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir
wa Rabi'ah bin Amir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Banyakkan menyebut, melafazkan ya dzal jalali wal ikram, yakni ta'allaqu biha, iaitu bergantung, iaitu kita bergantung ataupun kita bersandarkan dengan selalu membaca ya dzal jalali wal ikram. Wa alzimuha, dan lazimkanlah diri kita dengan membaca ya dzal jalali wal ikram. Wa dawamu 'alaiha, dan sentiasalah membaca ya dzal jalali wal ikram. Kerana apa? Kerana nama Allah ya dzal jalali wal ikram mempunyai maksud yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Di mana Allah Azza wa Jalla bila Dia maha mulia dan maha agung, Dia berhak dan Dia mampu memberikan apa saja yang hamba-hambanya minta daripadanya. Di dalam Jami' At-Tirmizi daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amr rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa satu, bukan kemurungan, ada kegelisahan tentang sesuatu perkara, Nabi akan mengangkat kepalanya dan kedua tangannya ke langit. Ini dalil yang disebutkan oleh Ibn Qayyim di dalam An-Nuniyah. An-Nuniyah ni ialah satu kitab yang ditulis Ibn Qayyim, iaitu kitab rangkap, beberapa rangkap, bukanlah beberapa, ada 5,000 lebih rangkap yang mengisbatkan ataupun mentakrirkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana hadis ini menjadi dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arash, berada di langit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditimpa satu perkara, susah hati tentang satu perkara, akan mengangkat kepalanya dan kedua tangannya ke langit. Kemudian Nabi akan berkata, Subhanallah al-azim, Subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ingin berdoa, Nabi akan berdoa ya hayyu ya qayyum. Nama Allah ya hayyu ya qayyum ni banyak sebenarnya disebut dalam zikir-zikir. Antaranya ialah zikir azkarus sabah wa azkarul masa, zikir pagi dan zikir petang. Itu kita ada baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Istighatsah. Aslih li sya'ni kullah, pemudahkanlah ataupun perelokkanlah segala urusanku, kesemuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan aku kepada diri aku sendiri dalam melakukan urusan-urusan aku, walaupun sekelip mata. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita bahawa walaupun urusan itu tidak berlaku dalam sekelip mata pun, kita kena serahkan urusan kepada Allah. Sehingga ada hadis Nabi sebutkan, mintalah tolong pada Allah walaupun tali kasut ataupun tali capal kamu tercabut. Capal tak ada tali kan? Tali kasut kamu tercabut. Kena minta tolong dengan Allah. Wa fihi aidan, daripada hadis di dalam Sunan Tirmizi, bila hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa satu musibah ataupun satu perkara yang merusingkan Nabi akan berkata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri setinggi, yang maha berdiri dengan sendirinya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Istighatsah ini ialah satu keadaan di mana kita benar-benar terdesak, tidak ada pertolongan lain melainkan mengharap pada Allah sahaja, dan di mana istighatsah ini telah disalah-ertikan, disalahgunakan serta telah disalahfahamkan penggunaannya, sehingga mereka ada golongan yang mendakwa kita boleh beristighatsah dengan makhluk, hatta sehingga
dengan makhluk yang telah mati, manusia yang telah mati. Jadi perkara ini bercanggah dengan akidah Islam yang sahih, akidah Islam yang sahih, mana kita tidak dibenarkan dan kita dilarang untuk meminta istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan kita terdesak kepada selain Allah, kita dilarang, diharamkan. Dan sesiapa yang melakukan sedemikian telah melakukan salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman, iaitu syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampunkan dosa sesiapa saja yang tidak melakukan syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka. An yushraka ialah kata kerja. Kata kerja. Allah tidak menggunakan innallaha la yaghfiru musyrikan. Allah tidak menggunakan kata nama ataupun isim. Kata nama ataupun isim. Allah menggunakan kata kerja. Di mana dalam bahasa Arab, jika digunakan kata kerja, menunjukkan perkara tersebut memberi faedah tajaddud, boleh berlaku sekali, dua kali, tiga kali, boleh berulang sama ada sekali ataupun dua kali. Itu pun sudah cukup kita gunakan kata kerja. Tapi bila Allah guna kata nama, maknanya perkara tersebut memang telah lazim, memang telah berterusan, memberi faedah berterusan. Di mana bila Allah menggunakan kata kerja, bermakna jika seorang itu melakukan syirik sekali sahaja, telah diancam dengan neraka, diancam dengan neraka dan menjadi musyrik. Bermakna sesiapa yang mendakwa tidak menjadi masalah kita meminta dengan orang yang telah mati, meminta dengan kuburan, meminta dengan pokok dan sebagainya. Ada yang mendakwa macam tu kan. Jadi Allah menggunakan kata kerja ni menunjukkan sekali pun telah cukup untuk membuatkan kita terjatuh ke dalam lembah kesyirikan dan kekufuran. Tambah-tambah lagi bila Allah menggunakan kata nama musyrik, itu lebih bahayalah. Itu lebih bahaya. Di dalam Sahih Al-Hakim daripada hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil azam fi thalathi suwarin minal Quran. Nama-nama Allah yang agung ada pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah surah Al-Baqarah, yang kedua ialah surah Ali Imran, yang ketiga ialah Taha. Qala Al-Qasim faltamastuha, aku mencari di mana nama Allah di dalam 3 surah ini yang agung itu. Di mana di dalam Al-Quran ataupun di dalam 3 surah ini, di mana nama Allah yang agung itu? Aku mencari, kata Al-Qasim. Fa idza hiya ayatu Al-Hayyu Al-Qayyum, dan aku mendapati 3 tempat di dalam 3 surah ini ialah pada nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, pada nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi seperti mana yang saya sebutkan pada awal tadi, bahawasanya nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya ini, ialah nama Allah, antara nama Allah yang paling agung, disebabkan segala urusan berbalik kepada dua nama ini. Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak terkena pada Allah itu sinah. Sinah ni maksudnya awal-awal kita nak asam mengantuk, macam kita dah layu, macam tu. Itu maksud sinah, peringkat awal kita nak mengantuk. Wala naum, naum ni ialah kemuncak lah mengantuk, kita tidur. Sinah ialah permulaan tidur, permulaan mengantuk. Dan naum ialah pengakhiran, penghujung mengantuk, kita tidur terus. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala terkena ataupun ada sinah pada Allah, even sinah ni maksudnya apa?
ada rasa layu, mata layu maksudnya, maka urusan dalam alam ini akan kucar kacir, Jadi nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ni sangat penting untuk kita tadabbur mana nama-nama ini. Di dalam Jami' At-Tirmizi dan Sahih Al-Hakim daripada hadis Sa' bin Abi Waqqas, Sa' bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idza da'a wa huwa fi batnil hut. Doa Dhinnun. Siapakah Dhinnun ini? Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Nabi Yunus digelar sebagai Dhinnun ataupun sahibul hut, orang yang masuk di dalam perut ikan. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, ikan paus. Al-hut ialah ikan paus. Dia berkata, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Di mana? Di dalam doa ini menunjukkan ta'abbud ataupun pengiktirafan kita pada Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah, yang pertama kita iktiraf Allah Tuhan kita, sembahan kita. Yang kedua, kita iktiraf yang kita ini zalim. Walaupun Nabi Yunus alaihi salam, beliau nabi, maksum, kan, pasti masuk syurga, kan, tidak ada dosa, terpelihara daripada dosa. Tapi menunjukkan Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan inkisar, maksudnya sangat menghina diri, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akhlak yang kita patut contohi daripada Nabi-Nabi, kerana akhlak mereka adalah akhlak yang paling terbaik. Mereka menunjukkan kita cara untuk kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka Nabi, tapi mereka masih mengaku bahawa mereka ini ialah hamba-hamba Allah, pada maqam ubudiyah, maqam perhambaan. Kita mengaku bahawa kita zalim kepada Allah, kita zalim kepada Allah. Allah tidak pernah zalim kepada kita. Kita yang banyak menzalimi diri kita sendiri. Innahu lam yad'u biha muslim fi syai'in qat, sesungguhnya tidak berdoa seorang muslim pada sesuatu perkara melainkan Allah akan mustajabkan, melainkan Allah akan mengabulkan doa seseorang muslim itu jika dia mendahului dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada satu perkongsian daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan, jika kita banyak ditimpa musibah ataupun ditimpa kemurungan, kesedihan, kegusaran dan sebagainya, banyakkan membaca ayat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kenapa? Kerana pada sambungan ayat ini, selepas Nabi Yunus alaihi salam memohon pada Allah ataupun mengaku kepada Allah bahawa dia termasuk dalam kalangan orang yang zalim, Allah menyambung fastajabna lahu, kan, fastajabna lahu, kemudian kami mengabulkan permintaannya, wa najjaynahu minal gham, dan kami menyelamatkan beliau daripada gham, kegusaran ataupun kegelisahan ataupun musibah. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Di mana seseorang itu, walaupun kita tahap iman kita tak sama, selagi kita masih beriman, kita berdoa kepada Allah, kita pasti akan meletakkan kedudukan kita di tahap paling rendah sekali, paling rendah, tadarru' ataupun tawaddu', paling merendah diri. Jadi tidak pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla jika kita bertawassul dengan doa para nabi, doa para nabi-nabi. Qala Tirmizi, hadis ini hadis sahih. At-Tirmizi berkata hadis ini bertaraf sahih di sisi Imam At-Tirmizi,
Wa fi sahih Al-Hakim, dalam sahih Al-Hakim juga daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ala ukhbirukum bi syai'in, tidakkah kamu ingin aku beritahu pada kamu, idza nazala bi rajulin minkum karbun, jika salah seorang daripada kamu ditimpa satu masalah, satu ujian, au bala'un, ataupun bala daripada bala-bala dunia, fada'a bihi yufrijullahu anhu, tidakkah kamu jika berlaku sesuatu masalah pada kamu, ujian pada kamu daripada ujian-ujian dunia, tidakkah kamu ingin tahu sesuatu yang Allah akan lepaskan kamu pada ujian tersebut, iaitu doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, jika kita tadabbur doa Nabi Yunus ini, insya-Allah lah kita pasti akan melazimi membaca doa ini. Tidak kisah kita membaca di dalam sujud ataupun ketika kita ditimpa musibah, kerana jika kita ditimpa musibah itu menunjukkan kafarah dosa kita, dan bila kafarah dosa menimpa kita, menunjukkan kita melakukan satu perbuatan yang zalim lah, kita menzalimi diri kita dengan dosa. Sebab itu Nabi Yunus alaihi salam menyebutkan beliau termasuk dalam kalangan orang zalim, walaupun beliau bukan orang yang jahat dan zalim. Macam tu. Di dalam Sahih Al-Hakim juga anhu, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hal adullukum ala ismillahil azam, hendakkah aku beritahu kamu pada kamu doa ataupun nama-nama Allah yang agung, iaitu doa Nabi Yunus. Faqala rajulun, ya Rasulullah, berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, hal kanat li Yunus khassah, adakah doa ini untuk Nabi Yunus sahaja, khusus untuk Nabi Yunus sahaja? Faqala ala tasma' qawlah, tidakkah kamu mendengar firman Allah Azza wa Jalla, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, tidakkah kamu dengar selepas Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tidakkah kamu mendengar ataupun kamu membaca ayat selepas itu, fastajabna lahu, kami makbulkan bagi Nabi Yunus, wa najjaynahu minal gham, dan kami menyelamatkan beliau daripada bencana, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Fa ayyuma muslim da'a biha fi maradhihi 40 marrah, jika seseorang muslim berdoa dengan doa ini ketika dia sakit 40 kali, ketika dia sakit dia baca 40 kali, famata fi maradhihi, kemudian dia mati dalam keadaan dia sakit itu, dia membaca doa ini 40 kali, wa'tiya ajra syahid, akan diberi ganjaran syahid, wa in bara'a maghfuran lah, jika dia sembuh daripada penyakit tersebut, dia akan sembuh dalam keadaan dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi hadis ini sanadnya dhaif, tidak diriwayatkan melainkan daripada jalur ini sahaja. Dan di dalam hadis sahih yang lain tidak disebutkan fadilat ini, Jadi hadis ini kita boleh jadikan sandaran untuk kita beramal lah, fadail amal sahaja. Jadi bagi siapa yang hendak beramal dengan hadis ini, tidak ada masalah. Siapa yang nak membaca 40 kali ketika dia sakit, mudah-mudahan dia mendapat fadilat ini. Kita tidak menjazamkan, kita tidak menetapkan akan mendapat fadilat ini, tapi mudah-mudahan Allah karim, Allah itu karim, Allah yang maha pemurah. Jadi Allah boleh bagi jika Allah nak, asalkan kita beramal. Kita bertawassul dengan doa para nabi, Jika kita bertawassul dengan doa para nabi, kadar kebarangkalian, kemungkinan untuk dimustajabkan doa tu lebih tinggi. Kerana doa ini telah didoakan oleh para nabi sendiri, mana Allah Azza wa Jalla tidak pernah menolak doa nabi, doa nabinya. Di dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, daripada hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika
ketika baginda ditimpa ujian. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah al-azimul halim, yang maha agung dan maha halim. Halim ni jika kita nak terjemah dalam bahasa kita, santun lah, kesantunan. Al-halim maksudnya menahan daripada marah, macam tu, menahan daripada marah. Dan lawan pada halim ni ialah kazim. Kazim pun maksudnya menahan daripada marah juga. Sebab ada seorang penceramah nama dia Kazim kan, maksudnya tahan daripada marah juga. Al-halim ni maksudnya dia menahan, menahan daripada melakukan hukuman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, nama beliau ialah Al-Halim. Nama Allah ialah Al-Halim. Jika Allah Subhanahu Wa Taala bukan Al-Halim, pastilah jika kita melakukan dosa, on the spot akan dihukum oleh Allah. Sebab apa? Disebabkan Allah Al-Halim, dosa kita tidak dihukum serta-merta. Sebab Allah Al-Halim, Allah menahan daripada menghukum. Sebab apa? Disebutkan dalam surah Maryam kan, takadu samawati wal ard, hampir-hampir langit dan bumi itu pecah. Sebab apa? An da'u lirrahmani walada. Orang-orang Nasrani mendakwa Allah itu ada anak. Jika Allah ni tidak halim, habislah, dimusnahkan, dilenyapkan orang-orang Nasrani daripada muka bumi ni. Tapi sebabkan Allah Al-Halim, Allah menangguh, Allah menahan. Jadi sebab tu penting untuk kita belajar fiqh al-asma'ul husna, fiqh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah yang maha baik, al-husna. Kerana bila kita hendak berdoa, bila kita kenal Allah dengan lebih mendalam, kita akan lebih sedar diri, dan kita akan lebih faham konsep berdoa dan konsep ibadat, konsep doa dan konsep ibadat. Okey, sambung. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Tuhan bagi arasy yang agung, arasy yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Rabbus samawati wal ard, Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tuhan bagi langit dan bumi, dan Tuhan bagi arasy yang mulia, arasy yang mulia. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan makhluk-makhluk Allah yang agung. Antaranya arasy, Benar disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Katsir bahawa arasy ni ialah makhluk Allah yang paling besar sekali, makhluk Allah yang paling besar. Ataupun disebut di dalam Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Katsir juga, arasy ni ialah penutup bagi alam ini, bumbung alam. Di atas arasy adalah Allah, Allah di luar alam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan arasy, menunjukkan Allah ini maha berkuasa dan maha agung. Disebabkan arasy ini ialah, kita tak boleh bayang teritori arasy ataupun wilayah arasy tu macam mana. Disebutkan oleh Ibn Katsir, ibarat arasy ni macam mana Ibn Abbas sebut, ibarat tempat tapak kaki Allah. Tempat tapak kaki Allah. Allah boleh pijak saja arasy itu. Jadi bagaimana dengan kita, bila kita buat pembandingan kan, kalau arasy pun Allah boleh jadikan tempat letak kaki sahaja, di mana arasy ni kan, jika dibandingkan dengan kerusi, dah masuk isyak. Jika dibandingkan dengan kerusi, ibarat perisai ataupun bola di tengah padang, tengah padang pasir. Itu ibarat arasy dengan kerusi. Kerusi ni ibarat bola ataupun perisai di tengah padang. Dan di bawah kerusi itu ialah alam ni. Alam ni. Dan bumi kita ni termasuk dalam alam. Kita tengok dari atas kan, dari satelit, bumi kita ni besar. Tapi bila kita
makin ke atas, kita nampak yang kita ni bukan sekadar kerdil, macam tak ada apa, tak wujud. Sebab tu jangan kita jadi menyombong di muka bumi Allah. Kenapa? Orang yang sombong, jika dia bandingkan kewujudan dia dengan kewujudan makhluk-makhluk lain yang berada di atas, memang tidak terbanding lah, memang tidak terbanding. Jadi apa yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW berdoa dalam keadaan Nabi mengiktiraf, Nabi mengiktiraf bahawa Allah Azza wa Jalla ialah Tuhan bagi makhluk-makhluknya, dan yang Tuhan makhluk yang paling mulia sekali. Tuhan makhluk yang paling mulia dan paling agung. Kita berdoa dengan doa-doa Nabi SAW mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu wa taala ketuhanannya ialah yang benar. Wa fi musnad Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad daripada hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengajar aku, jika terkena satu musibah ataupun ujian, untuk aku berkata, La ilaha illallah al-halimul karim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah al-halim, yang maha penyantun, al-halim al-karim, yang maha mulia dan maha pemurah. Subhanallah, maha suci Allah, wa tabarakallah, dan maha berkat Allah, Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang maha, Tuhan bagi arasy yang agung. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Di dalam musnad Imam Ahmad juga daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Ma asaba ahadan qat hammun wala hazn wala huznun, tidak ditimpa seorang hamba itu, tidak ditimpa oleh seorang hamba itu kemurungan dan kesedihan. Hammun ni ialah susah hati bagi benda yang akan datang. Hammun, susah hati bagi benda yang akan datang. Dan huznun ialah susah hati bagi benda yang telah lepas. Ataupun kita sebut kita gelisah. Ham ni gelisah, benda yang tak jadi lagi, kita dah gelisah. Huznun ni ialah sedih. Sedih ni susah hati bagi benda yang dah lepas lah. Jadi bila kita ditimpa kegelisahan dan kesedihan, hendaklah dia berkata ataupun berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba engkau. Ibnu abdik, anak kepada hamba engkau. Ibnu amatik, anak kepada hamba perempuan engkau. Maksudnya disebutkan ibu dan ayah kita lah dalam doa ni. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba engkau, anak kepada hamba lelaki engkau, iaitu ayah kita. Ibnu amatik, anak kepada hamba perempuan engkau, iaitu ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubun aku pada genggamanmu. Maksudnya engkau menggenggam ubun-ubunku. Madun fiyya hukmuk, telah berlaku ketentuanmu kepadaku ataupun hukummu ke atasku. Wa adlun fiyya qada'uk, dan adilnya ketentuanmu ke atasku. Di mana Nabi SAW mengajar kita, jika kita ditimpa musibah ataupun kegelisahan, kesedihan, kita tadabbur makna doa ini. Bila kita tadabbur, kita baca nasiyati biyadik, ya Allah, ubun-ubun aku di tanganmu, di genggamanmu. Madun fiyya hukmuk, telah berlaku ketentuanmu ke atasku. Maksudnya tidak ada benda yang kita nak risau, sebab benda tu dah lepas. Adlun fiyya qada'uk, adilnya ketentuanmu ke atasku. Musibah yang terkena aku ni adil bagi aku. Sebab apa? Berdasarkan dosa-dosa aku juga, disebabkan dosa-dosa aku juga. Jadi engkau adil. Adlun fiyya qada'uk, adilnya ketentuanmu ke atasku. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan segala nama yang engkau miliki, segala nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan nama itu pada diri engkau sendiri. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama tersebut kepada
salah seorang daripada hamba-Mu. Maksudnya mungkin ada daripada kalangan hamba Allah yang disimkapkan ataupun dibukakan kasyaf untuk tahu nama-nama lain selain nama-nama Allah yang 99. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama yang engkau turunkan ataupun disebutkan di dalam kitab-kitab-Mu ataupun Al-Quran. Au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, ataupun nama-nama yang engkau simpan simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. An taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran yang mulia itu rabi'a qalbi. Rabi' ini jika diterjemah dalam bahasa Melayu musim bunga. Musim bunga. Rabi'a qalbi, kau jadikan Al-Quran musim bunga, berbunga-bunga di dalam hati aku. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a hazni, dan menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilangkan juga kesedihanku, kegelisahanku. Tidak ada orang ataupun seorang hamba berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan menghilangkan kegelisahan dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farha, dan Allah akan menggantikan kedudukan ataupun situasi gelisah dan sedihnya tadi dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan keseronokan. Faqila ya Rasulullah, kemudian ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alla nata'allamuha, tidakkah kami belajar doa ini? Rasulullah jawab, bala, bahkan ya. Yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha, hendaklah sesiapa yang mendengar doa ini dia belajar dan dia hafal. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara adab kita dalam berdoa juga ialah kita memahami apa yang kita doakan. Sebab apa? Akan disebutkan pada fasa-fasa selepas ini bahwasanya doa kita ini perlu difahami. Sebab apa? Sebab walaupun kita membaca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi doa tersebut kita baca dan tidak dimakbulkan. Sebab apa? Mungkin sebab kita tak faham apa kita doa. Ibarat kita sebut ibarat burung kakak tua lah. Ibarat burung kakak tua, tak faham apa pun apa yang kita baca. Jadi sia-sialah kita berdoa kan. Walaupun insya-Allah pahala baca doa tu dapat, tapi kita tak boleh nak mengeluh lah kan kalau tidak dimakbulkan. Sebab apa? Atas kekurangan diri kita sendiri, kelemahan diri kita sendiri. Jadi kena usaha lebih sikit. Kena usaha lebih sikit untuk memahamkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud, ma kuriba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bitasbih, tidak ada nabi yang ditimpa kesedihan ataupun ujian melainkan mereka akan meminta tolong, istighathah, meminta tolong dengan Allah dengan tasbih. Banyakkan bertasbih. Antara tasbih yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi adad khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Tasbih ini diajarkan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Juwairiyah, tak silap saya. Betul Ustaz Amran. Juwairiyah. Nabi pada satu hari Nabi balik solat subuh, Nabi tengok Juwairiyah masih berada di atas tikar sembahyang, atas sajadah. Dia beribadat lah kan, dia beribadat kepada Allah, solat dan sebagainya. Kemudian Nabi beritahu Juwairiyah, hendak tak aku ajar engkau kan? Aku ajar engkau satu benda yang jika engkau tak perlu bertungkus lumus ibadah macam ni pun engkau dapat pahala macam tu. Maka diajarkanlah tasbih, iaitu subhanallah wa bihamdi adad khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Dibaca 3 kali setiap pagi. Dibaca 3 kali setiap pagi dalam zikir-zikir pagi. Kemudian zakara Ibnu Abi Dunya menyebutkan di dalam kitab Al-Mujabin fi Du'a, Al-Mujabin fi Du'a, pada kitab orang-orang yang dimustajabkan doanya daripada Hasan, iaitu Hasanul Basri, daripada Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-Hasan berkata, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ansar yang diberi kunyah Abu Mi'laq. Wa kana tajiran, dan Abu Mi'laq ini ialah seorang peniaga. Peniaga. Yattajiru bimali lahu wa li ghairihi. Dia berniaga menggunakan hartanya dan harta orang lain, maksudnya modal dia dan modal orang lain. Yadribu bihi fil afaq. Yadribu bihi fil afaq ni maksudnya dia macam ibarat melabur harta dia dan harta orang lain di selata pelusuk. Wa kana nasikan wari'an, dan Abu Mi'laq ini ialah seorang yang banyak beribadah dan seorang yang wara'. Fa kharaja maratan, kemudian pada satu hari dia keluar. Falaqiyahu lassa muqanna' fi silah. Kemudian dia bertemu dengan seorang lelaki pembunuh ataupun perompak yang bertopeng, yang membawa senjata. Faqala lahu, kemudian dikatakan kepada Abu Mi'laq, "Dha' ma ma'aka." Letakkan apa yang bersamamu, fa inni qatiluk. Letakkan apa yang ada bersamamu, harta-harta kamu, hasil apa yang kamu nak bawa ke perniagaan ni, letakkan. Fa inni qatiluk, bahwasanya aku hendak membunuh kamu. Qala Abu Mi'laq, "Ma turidi ila dami." Abu Mi'laq berkata, "Apa yang kau hendak daripada darah aku ini?" Sya'nuka bil mal. Perompak ni kan, perompak urusannya adalah mengambil harta orang, tapi kenapa engkau nak bunuh aku? Qala ammal mal fali. Kemudian perompak ni berkata, adapun harta ni memang dah jadi milik aku dah, sebab aku perompak kan. Walastu uridu illa damak. Dan tidak ada benda lain yang aku inginkan melainkan untuk aku bunuh kau. Harta ni memang dah milik aku dah, tapi aku memang tetap nak bunuh kau juga. Qala amma idza abait. Kemudian Abu Mi'laq berkata, baiklah, jika engkau enggan nak ambil harta aku sahaja ni, fadharni usalli 4 rakaat. Kau bagi aku ruang untuk aku solat 4 rakaat. Kemudian qala salli ma badalaka. Kemudian perempuan ni kata, solatlah, berapa banyak nak solatlah. Kemudian fatawadda. Kemudian Abu Mi'laq bertawadda ataupun dia berwuduk. Kemudian dia solat 4 rakaat. Fakana fi du'ahi fi akhir sajdah an qala. Maka pada sujud yang terakhir dia berdoa. Sujud yang terakhir dia berdoa, ya wadud, ya wadud, wahai yang maha pengasih. Wadud ni ialah maha pengasih bagi orang yang beriman, ya wadud. Ya dzal 'arsyil majid, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang mulia. Ya fa'alu lima yurid, wahai Tuhan yang melakukan apa saja yang engkau hendak lakukan. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Aku memohon kepadamu dengan keagunganmu yang tidak ada tolak bandingnya. Wa mulkuka alladhi la yudam, dan kerajaanmu yang tidak boleh dicabar. Wa binurika alladhi mala'a arkan arsh, dan dengan cahayamu yang memenuhi, meliputi tiang-tiang arash. An takfiyani syarr hadzal las, agar engkau mencukupkan aku, engkau membantu aku mendepani kejahatan perompak ini, mendepani kejahatan perompak ini. Ya mughith aghithni, wahai yang memberi pertolongan, aghithni, bantulah aku. Ya mughith aghithni, wahai yang memberi pertolongan, bantulah aku. 3 marat, dia berdoa 3 kali, ya mughith aghithni, 3 kali. Fa idza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi harbah. Kemudian ada seorang lelaki menunggang kuda. Dia datang, dia membawa pedang. Qad wada'aha baina udhunai farsi, yang dia letakkan di antara kedua telinga kudanya. Falamma basura bihi allasu aqbala nahwa. Kemudian bila orang yang menaiki kuda ini nampak perompak tadi, dia menuju ke arah perompak tersebut. Fata'anahu faqatalah. Kemudian dia menikam perompak ini, maka matilah perompak ini. Thumma aqbala ilaih. Kemudian orang yang menaiki kuda ini datang kepada Abu Mi'laq. Faqala qum. Kemudian dia berkata kepada Abu Mi'laq, bangun. Sebab Abu Mi'laq masih sujud masa tu, masih sujud dan masih berdoa. Faqala man anta. Kemudian Abu Mi'laq bertanya, man anta, siapa engkau? Bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, siapa engkau?
faqad aghathani lah bikal yaum. Sesungguhnya Allah telah membantu aku dengan bantuanmu pada hari ini. Faqala ana malakun min ahli as-sama'i rabi'ah. Aku ialah malaikat daripada langit yang keempat. Da'auta bi du'aika al-awwal. Engkau berdoa dengan doa engkau yang pertama. Fasami'tu li abwabis sama' qaqah. Aku mendengar pintu-pintu langit diketuk. Diketuk. Thumma da'auta bi du'aika ats-tsani. Kemudian engkau berdoa dengan doa engkau yang kedua. Fasami'tu li ahli as-sama' tajjah. Kemudian aku mendengar ahli langit, orang yang orang lah, makhluk yang berada di langit berteriak, berteriakan. Thumma da'auka bi du'aika ats-tsalits. Kemudian engkau berdoa dengan doa engkau yang ketiga. Faqila li. Kemudian dikatakan kepadaku, diperintahkan kepada aku, doa makrub. Ini adalah doa orang yang ditimpa musibah. Fas'altu Allah an yuwallini qatla. Kemudian aku meminta kepada Allah supaya memberikan aku ruang untuk aku membunuh, bagi aku peluang untuk aku membunuh perompak ini. Qala Al-Hasan Al-Basri berkata, faman tawadda'a, siapa yang berwuduk kemudian dia salat 4 rakaat, kemudian dia doa dengan doa Abu Mi'laq ini, akan dimustajabkan doanya, makruban kana aw ghairu makrub, sama ada dia ditimpa musibah ataupun dia tidak ditimpa musibah. Tapi kita kena lihat Abu Mi'laq ini disebut di awal hadis, dia ni adalah orang yang nasik. Nasik ni orang yang selalu beribadah. Dan dia wara'. Wara' ni dia menjaga kehormatan diri dia, dia menjaga makan minum halal dan haram. Jadi untuk dimustajabkan doa ni kena tengok juga faktor-faktor ni, iaitu faktor kita menjaga ibadah kita, kita menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh badan kita, dari segi kewara'an kita. Kemudian apakah doa yang pertama itu? Doa yang pertama ini ialah ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid. Ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkuka alladhi la yudham wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik. Antakfiyani ini doa yang ketiga. Antakfiyani bi syarri hadzal las. Antakfiyani bi syarri hadzal las. Ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Doa yang ketiga. Jadi bagi siapa yang ada kitab, dia boleh menghafal doa ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan dan mengabulkan hajat dan permintaan kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam bis-shawab. Saya berhenti di sini dulu. Sebelum saya berhenti, ada beberapa soalan untuk malam ni? Tak ada? Baik. Kalau tak ada, saya berhenti di sini dulu. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.